Tuan Yang di-Pertua, kita kini sedang menghadapi krisis di mana rakyat menganggap Dewan Rakyat gagal menjalankan tugasnya. Keadaan ini seolah-olah seperti sudah jatuh ditimpa tangga oleh kerana orang ramai berada di dalam keadaan terdesak di mana mereka menghadapi penderitaan amat sangat yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negara. Dalam keadaan sebegini, percaturan politik Malaysia seharusnya berjalan lancar. Sekiranya politik yang didendangkan di Dewan Rakyat dan oleh parti-parti politik itu sumbang, maka tidak mungkin kita boleh menyelesaikan masalah dihadapi rakyat. Lebih dari itu, orang ramai tidak akan ada tempat untuk bergantung dan tiada badan di mana mereka boleh berteduh untuk merayu, meminta pertolongan dalam usaha mereka mencari penyelesaian. Pada pandangan orang ramai, Dewan Rakyat tidak lagi dihormati dan disanjungi seperti suatu ketika dahulu. Orang ramai sering merasakan bahawa Dewan Rakyat kini dipengaruhi dan dimanipulasi melalui korupsi politik. Mereka juga merasakan bahawa ia adalah cara memperkaya beberapa orang sahaja, sementara orang ramai keciciran. Orang ramai percaya bahawa Dewan Rakyat kini dilanda kekotoran korupsi politik. Korupsi politik ini tidak mudah ditakrif. Ini berlaku dalam berbagai bentuk. Bukti berlakunya korupsi politik ini ada kalanya kelihatan dan ada kalanya tertutup. Seorang hakim ternama menyifatkan korupsi politik dengan izin sebagai worm in the bud yang boleh merosakkan demokrasi kita. Oleh itu, kita haruslah mencari jalan untuk menghapuskan ulat-ulat yang mengkerumuni Dewan Rakyat. Tugas ini bukan senang dilaksanakan. Kita perlu memulanya dengan memastikan kita mengamali politik betul dan lurus. Cara ini akan membantu kita dalam menentukan amalan dasar-dasar betul, baik dasar ekonomi maupun dasar kesihatan ataupun pendidikan. Politiklah akan menentukan apakah dasar-dasar ini dan bagaimana ia harus dilaksanakan. Sekiranya politik terjebak di jaringan korupsi, segala kenyataan muluk-muluk di Dewan Rakyat tiada gunanya kepada rakyat. Aktiviti politik kita dengan parti-partinya hendaklah bergerak dengan betul. Oleh kerana inilah asas kewujudan negara kita. Saya merujuk kepada makalah nukilan Profesor Samsul Amri Baharudin, siaran Sinar Harian pada 13 hari bulan 1 tahun 2021 mengenai kemerosotan UMNO dan ketidakupayaannya membetulkan kesilapan serta kesukaran untuk terus-menerus menjadi relevan kepada orang Melayu. Kini katanya UMNO berpecah belah dan tidak mempunyai kepimpinan yang mampu menyelesaikan krisis seperti diperlukan negara. Saya tidak cadang bertentangan pendapat dengan beliau, tetapi saya kira ia memerlukan pencerahan. UMNO yang beliau maksudkan itu bukannya UMNO tertubuh pada tahun 46. UMNO tersebut merentasi beberapa peringkat perkembangan, termasuklah perubahan asas terhadap visinya untuk orang Melayu. Ia merangkumi segala-galanya dan ia juga committed terhadap demokrasi berperlembagaan serta pemerintahan berlandaskan undang-undang. Rentetan sejarah menunjukkan bahawa nasionalisme Melayu memainkan peranan progresif dan UMNO banyak dipengaruhi oleh idea sejagat. Ahli-ahli UMNO pada waktu itu faham
bahawa mutu kepimpinan merupakan asas dalam mencapai matlamat parti untuk berkhidmat kepada negara dan tugas kepimpinannya. Pemimpin yang dipilih sama ada di peringkat cawangan maupun bahagian atau peringkat nasional adalah berdasarkan integriti dan keluhuran, kebolehan, pengetahuan serta keupayaan memikul tanggungjawab kepimpinan tersebut di samping menonjolkan wawasan masa hadapan orang Melayu dan kedudukan mereka di kalangan masyarakat Malaysia. Barang diingat bahawa wawasan tidak beku, jauh sekali bersandarkan kepada kepribadian seseorang. Pengharaman Parti Kebangsaan Melayu Melaya atau PKMM pada tahun 1948 membawa titik perubahan terhadap politik negara ini dengan penghijrahan beramai-ramai ahli PKMM ke UMNO. Perubahan terhadap keahlian ini menghasilkan kesan penting kepada parti dengan kemasukan nilai-nilai ideal. Bagaimanapun para sejarawan masih belum mengkaji kesan perubahan ini. Hanya UMNO menjadi semakin nasionalistik dengan pewujudan rancangan ekonomi dan sosial untuk memajukan kaum Melayu. Ia berjaya menarik yang terbaik dan paling cerdik untuk menerajui UMNO. Dengan perkembangannya ke setiap pelosok, ia merupakan bermulanya pensejarahan hebat parti. UMNO juga mula mengembang sebagai badan mewakili orang Melayu dengan visi sejagat. Para ahli dan pemimpin memperkokoh kedudukannya dengan sumbangan keuangan. Di samping itu, ahli-ahli amat menghormati para pemimpin dengan sifat ketulusan dan integriti mereka. UMNO juga menerima pakai visi untuk bekerjasama dengan rakyat bukan Melayu dalam usaha membangunkan negara. Perlembagaan persekutuan hasil rundingan UMNO memperuntukkan kewarganegaraan kepada semua penduduk serta mewujudkan persetujuan bersama dengan tujuan membetulkan kemunduran ekonomi Melayu serta mempertingkatkan kemajuan mereka untuk berdikari. Sayangnya, pada 19 tahun 88, 42 tahun selepas tertubuhnya parti kesayangan Melayu itu, UMNO diharamkan. Ia merupakan suatu keputusan aneh dan tidak masuk akal. Ketika itu UMNO adalah parti pemerintah dengan 3 juta ahli. Parti berkuasa yang dipilih menurut peraturan perlembagaan. UMNO lah kerajaan dan ia tidak sekali-kali boleh waima atas apa sebab sekalipun diisytihar menyalahi undang-undang dan dibatal pendaftarannya. Keputusan Mahkamah dan Pendaftar Pertubuhan Malaysia itu tidak berasaskan undang-undang tetapi berlandaskan politik demi menyokong kepimpinan semasa. Apa yang berlaku ini telah menjadikan orang Melayu kaku. Dalam pada itu, sebuah parti baru dengan nama sama telah dibentuk oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pembatalan UMNO. Jelaslah sekarang UMNO diisytihar menyalahi undang-undang dan dibatal pendaftarannya demi tujuan tersirat untuk mendapatkan kepimpinannya secara tidak demokratik dan bercanggah dengan undang-undang. Keputusan ini tidak sah. Ia sebenarnya penyalahgunaan kuasa politik. UMNO baru menjadi parti kepada suatu golongan politik baru yang menyalahgunakannya untuk memperkaya diri. Ia mula bersifat seolah-olah seperti perusahaan komersial. Sekaligus ini merosakkan jiwa kemelayuan. Perangai tamak halobah mengatasi segala-galanya. Di samping itu, prinsip akhlak hancur berkecai. Begitu juga halnya dengan mutu kelakuan mereka yang cuba meraih jawatan awam dan kuasa politik.
Kehancuran ini amat terasa di bidang dasar ekonomi berkaitan dengan penswastaan harta awam, iaitu aset nasional untuk faedah rakyat jelata. Saya membuat imbasan kepada dasar ekonomi dan faktor kewangan yang menyebabkan kemerosotan UMNO 88. Oleh kerana kemerosotan tersebut hanya dapat difahami sekiranya kita arif tentang dasar ekonomi dan faktor keuangan yang saya sebutkan tadi. Amat menyedihkan apabila amalan politik kita berbau menjadi rasuah politik, di mana kuasa politik ditukar ganti dengan sokongan untuk mendapat kedudukan dalam parti. Ini dilaksanakan dengan pewujudan sistem berat sebelah dan ganjaran keuangan berperingkat. Rasuah politik sebagai perbuatan haram dan membahayakan demokrasi berperlembagaan kita masih tidak mendapat pengiktirafan seperti terdapat di negara-negara lain. Kita harus menghapuskan musuh dalam selimut ini. Sekiranya kita benar-benar hendak mempertahankan sumpah berperlembagaan untuk menyimpan, menjaga keselamatan dan mempertahankan perlembagaan kita. Para pemimpin parti politik, kehakiman, ahli-ahli kabinet kerajaan dan ahli parlimen harus ingat bahawa mereka berkewajipan terhadap negara dan rakyat. Sekiranya mereka tidak menegakkan kedaulatan undang-undang dan perlembagaan, itu bermakna mereka melakukan pengkhianatan. Keadaan semasa Dewan Rakyat dan penderitaan rakyat ini adalah akibat penyalahgunaan politik dan kuasa. Kita haruslah menukar cara kita berpolitik untuk menyelamatkan rakyat dan negara. Demi membolehkan UMNO memain peranan nasional, kita perlu membetulkan ketidakadilan sejarah dan menebus kembali hak politik, undang-undang dan keperlembagaan UMNO asal. Hak menebus kembali ini berasaskan kepada hak undang-undang UMNO untuk menebus bahawa keputusan oleh mahkamah dan pendaftar tidak mempunyai kuasa undang-undang. Ia tidak mempunyai apa-apa kesan undang-undang dan tidak sah. Sebenarnya ia adalah rampasan kuasa melalui sistem undang-undang dan institusi kita yang lemah. Kita perlu menukar keadaan ini demi memastikan ia tidak berulang lagi. Sesungguhnya ia merupakan suatu perangkap terhadap parti politik dan kerajaan dengan tujuan untuk mendapat bekalan kekayaan bagi maksud memperkayakan mereka yang mengawal sistem pentadbiran kerajaan. Saya tidak sekali-kali berhenti dan meninggalkan UMNO asal. Saya pernah bertanding jawatan presiden pada tahun 87. Maka itu saya berhak mengaku diri saya sebagai wakil keperluan atau agent of necessity untuk UMNO yang ditubuh pada tahun 46 dan juga wakil terkanannya di Dewan Rakyat. Saya ini sebahagian asal daripada lepas daripada parti UMNO di Parlimen. Yang Berhormat Mulia dengan tujuan saya hanya diberikan kuasa untuk masa 10 minit. Ada lagi 2 perenggan kalau diizin. 2 perenggan, okey, silakan. Ya. Dengan tujuan mengembalikan hak undang-undang dan keperlembagaan UMNO dan membuat apa jua yang patut bagi mengembalikan kedudukan di bidang politik nasional dan di dalam kepentingan nasional. Persoalan yang mungkin timbul ialah apakah pentingnya atau relevankah UMNO, pertubuhan yang diasas 74 tahun dahulu dan kemudiannya diharamkan pada 30 tahun lepas, dihidupkan kembali. Soalan ini penting dan harus dijawab. UMNO yang tertubuh pada 46 adalah suatu pergerakan dan bukan hanya sekadar nama sebuah parti politik. Sebenarnya UMNO lebih besar daripada parti itu sendiri. Ia adalah pertubuhan yang mendukung parti. UMNO merupakan simbol politik lebih besar
daripada parti atau keahliannya. Dalam tanggapan orang Melayu, UMNO itu masih lagi sebuah pergerakan yang terdapat di setiap kampung, pekan dan bandaraya. Jika ikon ini diketepikan, akan timbul kekosongan berbahaya yang boleh disalahguna oleh para populis dan oportunis. Oleh itu, UMNO seharusnya mempertahankan kekokohan politik yang dibinanya. Saya telah memberi penjelasan politik dan undang-undang secara menyeluruh mengenai tuntutan UMNO berkaitan hak pewujudannya dari segi politik dan undang-undang. Dalam memberi penjelasan itu, saya telah merujuk kepada prinsip tidak ada kuasa di sisi undang-undang ataupun nullity untuk mencabar keputusan mahkamah dan pendaftar pertubuhan. Mahkamah Persekutuan telah menerangkan undang-undang berkaitan nullity ini dalam kes U Finance Berhad lawan Lim Yuk Fu tahun 82 MLJ 37. Petikan berkaitan mengenai keputusan mahkamah dalam kes tersebut menyatakan secara am sekiranya sesuatu perintah itu merupakan nullity, rayuan terhadapnya tidak berguna. Oleh kerana apapun keputusan terhadapnya, perintah tersebut boleh ditangkis dengan jayanya oleh tindakan undang-undang berdampingan daripada mana-mana mahkamah atau tribunal berkenaan. Ini bermakna ia tertakluk kepada kritikan berdampingan mengikut tindakan undang-undang. Berdampingan mahkamah boleh mengisytiharkan tidak wujud sesuatu tindakan yang kononnya diwajibkan dari segi undang-undang. Prinsip nullity ini berdasarkan kepada prinsip undang-undang bahawa sesuatu keputusan itu tiada kuasa untuk dipatuhi sekiranya mahkamah atau kuasa yang memulakannya tidak mempunyai kuasa di sisi undang-undang. Kita kini berada dalam kesukaran dari segi perpaduan nasional, perhubungan kaum, toleransi keagamaan, visi bersama ekonomi nasional, keyakinan terhadap sistem institusi, kestabilan sistem politik dan parti politik untuk menyokong demokrasi berperlembagaan. Kejayaan demokrasi bergantung kepada sebahagian besar daripada warga negara bertanggungjawab dan berpengetahuan luas mengambil bahagian dalam politik demi menegakkan kesejahteraan nasional. Masalah yang kita hadapi sekarang ialah sistem politik kita merosot dan mutu biasa-biasa sahaja dan tidak begitu baik semakin menonjol. Mereka yang terbaik ini kehilangan harapan dan yang paling teruk dan tidak berguna amat gairah dengan lagak mereka untuk mendapat kuasa. Keadaan ini menyebabkan terdapatnya sedikit sebanyak krisis kepimpinan. Dengan secara tidak langsung, keadaan ini telah menimbulkan kecemasan di kalangan rakyat. Dalam pada itu, visi perkauman dan agama merupakan suatu khayalan berbahaya sekiranya ia ditonjol ke hadapan. Barang diingat bahawa politik bertanggungjawab adalah prasyarat dalam menegakkan pemerintahan dan demokrasi berperlembagaan. Sekiranya terdapat krisis dalam politik, ia bermakna pemerintahan juga mengalami krisis. Maka itu sekiranya kerajaan tidak berfungsi, ini bermakna tiada sesuatu pun dapat berfungsi. Pokoknya, sistem politik berparti memerlukan transformasi dengan segera. Tetapi kita kesuntukan masa. Dengan kekuatan UMNO di serata pelosok, termasuk luar bandar pekan dan bandar raya, kita mungkin dapat mengamali politik baru sekiranya kita mampu mengatur kepimpinan di semua peringkat untuk menyatukan negara tersayang ini. Barang diingat, UMNO yang dimaksudkan itu ialah UMNO yang hilang, tetapi kita berkemampuan mengembalikannya. Ini bukanlah persoalan undang-undang. Ia tidak pernah merupakan persoalan tersebut. Sebenarnya ia adalah persoalan politik
walaupun ada yang cuba menyifatkannya sebagai persoalan undang-undang. Saya telah menjelaskan asas politik dan undang-undang dalam ucapan saya ini untuk menzahirkan semula UMNO 46. Sebenarnya asas undang-undang mengenai sah atau tidak UMNO ada hadnya. Saya akan memberitahu Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Peguam Negara, Pendaftar Pertubuhan dan Suruhanjaya Pilihan Raya bahawa saya berhak dari segi perlembagaan untuk mengisytihar diri sebagai wakil rakyat Parti Parlimen UMNO di Dewan Rakyat dengan keseluruhan hak undang-undang dan hak perlembagaan. Akhir sekali, saya merayu kepada keseluruhan orang Melayu agar menerima pandangan dan pendapat saya ini serta berdiri bersama saya untuk menegakkan segala apa yang telah dizahirkan demi kebaikan negara. Terima kasih Yang di-Pertua.